Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kumpulan kami ingin membentangkan tentang sejarah perkembangan kritikan sastera di Malaysia. Pertama sekali, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami, iaitu yang pertama, Nur Ain Farahin binti Marasan daripada ISMP Awal Kanak-Kanak, dan yang kedua ialah Nur Aliyah Auni binti Yusof, iaitu daripada ISMP Kesusasteraan Melayu, dan yang ketiga ialah Maizatul Anisa binti Amrul daripada ISMP Kesusasteraan Melayu, iaitu saya. Seterusnya, kita pergi kepada pengenalan sejarah perkembangan kritikan sastera Melayu. Seperti yang kita tahu, sejarah kritikan sastera bermula pada tahun 1930-an. Terdapat 4 perkembangan sejarah kritikan sastera Melayu, iaitu yang pertama pada era sebelum Perang Dunia Kedua, dan yang kedua adalah sebelum merdeka, dan perkembangan yang ketiga adalah selepas kemerdekaan, dan yang keempat adalah pemantapan. Menurut Manasikana, kritikan sastera ini merujuk kepada satu disiplin ilmu yang sistematik membicarakan soal penghayatan, penganalisian dan penilaian karya kreatif. Manakala menurut Roger Webster 2014 pula, kritikan sastera ini melibatkan pembacaan, pentafsiran dan ulasan ke atas sesuatu teks. Dan menurut Hashim Awan pula, kritikan adalah usaha menilai hasil ciptaan sastrawan untuk mengembangkan sesuatu difikirkan baik lagi indah. Okey, seterusnya kita pergi kepada latar belakang perkembangan sejarah kritikan sastera. Penulisan kritikan semakin menunjukkan kemajuan pada zaman kemerdekaan, iaitu zaman yang merangkumi tahun-tahun 1960-an dan 1970-an sehingga sekarang. Ia berlaku dari segi pertambahan pengkritik, keagamaan pendekatan dan ketelitian penulisan. Ketiga-tiganya terlaksana dalam keadaan yang agak sederhana tapi memperlihatkan petanda baik ke arah peningkatan kritikan di Malaysia. Perkembangan kritikan sastera tanah air turut didorong oleh faktor-faktor sejarah. Antara faktor-faktor tersebut ialah perpindahan Universiti Malaya dari Singapura ke Kuala Lumpur dan penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka. Penghijrahan beramai-ramai penulis Melayu dari Singapura ke Kuala Lumpur dan kelahiran Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur telah melahirkan beberapa tokoh akademik. Pertambahan penulis yang terlibat dalam bidang kritikan memperlihatkan bukan sahaja penglibatan penulis-penulis kreatif atau satu-satu pertubuhan sastera sahaja. Para pengkritik datang dari pelbagai latar belakang pendidikan, profesion, ilmu dan pengalaman. Hashim Awang telah membahagikan golongan pengkritik ini kepada 2 golongan. Yang pertama, golongan yang mendapat pendidikan kesusasteraan dan termasuklah bidang kritikan secara formal hingga ke peringkat universiti. Yang kedua, golongan peminat kesusasteraan dan kritikan. Mereka merupakan penulis lepasan sekolah menengah yang mempelajari kritikan sastera menerusi pembacaan atau pengalaman sewaktu melaksanakan tugas harian seperti mendidik, wartawan, editor akhbar atau majalah dan sebagainya. Okey, seterusnya kita akan meneruskan dengan pernyataan masalah. Dalam pernyataan masalah ini, terdapat 3 perkara yang menarik untuk saya perhatikan. Pertama, iaitu dari segi sejarah bermulanya perkembangan kritikan sastera di Malaysia. Kedua, dari segi peranan kritikan sastera setelah kemunculannya pada tahun 1935. Dan yang ketiga, iaitu penlibatan golongan intelektual seperti pengkritik dan juga hasil kualiti kritikan mereka. Kewujudan pengkritik pada dekad 60-an hingga 70-an dikelompokkan mengikut kecenderungan, pegangan dan juga identiti masing-masing. Khususnya dalam penggunaan teori atau pendekatan setara genre, umpamanya Hashim Awan, Umar Junus, Yahya Ismail, Bahalain dan Ramli Isa sebagai pengkritik formalistik. Sebagai pengkritik sosiologi, Kasih Ahmad dan juga Pena Patriot, dan Ali Ahmad sebagai pengkritik struktural. Pengelompokan ini adalah berdasarkan kepada pegangan atau anitan aliran dalam kesusasteraan. Seterusnya, saya akan membentangkan di bahagian objektif kajian. Okey, yang pertama adalah mengenal pasti sejarah perkembangan kritikan sastera di Malaysia. Kedua ialah mengkaji jenis peranan kritikan sastera mengikut era perkembangan kritikan sastera. Dan terakhir ialah menyenaraikan tokoh-tokoh, pengkritik dan kualiti kritikan mengikut era perkembangan kritikan sastera.
Seterusnya adalah di bahagian metodologi kajian. Kajian ini melibatkan kaedah kualitatif dengan analisis kandungan yang mampu kepada kaedah analisis teks dan penulisan daripada bahan-bahan kritikan sastra iaitu maklumat atau dokumen terdahulu dan terkini. Kaedah perpustakaan juga digunakan serta kaedah melayari internet. Kaedah ini dianggap penting kerana berupaya memberi gambaran jelas tentang maklumat sejarah kritikan sastra ini. Menggunakan kaedah ini juga membolehkan pengkaji mendapat maklumat yang lebih terperinci dalam sesuatu perkara yang dilakukan secara induktif. Seterusnya adalah bahagian suratan literatur. Bahagian ini adalah untuk menerangkan tentang kajian tentang perkembangan sejarah sastra di Malaysia yang diutarakan oleh para sarjana di Malaysia. Kajian yang pertama adalah kajian oleh Azhar Haji Wahid dan Abdul Ghani Haji Abu yang bertajuk Membina Kritikan Sastra Melayu dalam jalur postmodernisme pada tahun 2015. Hasil daripada kajian ini, beliau menyimpulkan bahawa dunia kritikan sastra dalam jalur postmodernisme di Malaysia masih muda, namun perkembangannya sungguh meriah dan juga menarik. Dunia kritikan sastra diharapkan agar berkembang pesat, khususnya dalam konteks kritikan agar memperkaya khalayak dan juga menjadi mutiara rangsangan untuk para pengarang supaya terus berkarya. Kajian lepas yang kedua iaitu kajian yang dilakukan oleh Manasikana yang berjudul Arah Perjalanan Teori dan Kritikan Sastra Malaysia dalam Era Globalisasi pada tahun 2013. Hasil daripada kajian ini merumuskan bahawa zaman globalisasi menandakan kebangkitan teori sastra dan juga memberi arah serta menentukan perjalanan karya sastra dan juga sejarahnya. Kajian lepas yang ketiga adalah kajian yang ditulis oleh Syukri Hassan yang bertajuk Perkembangan Teori dan juga Pendekatan Kritikan dalam Kesusastraan Melayu dekad 80 hingga 90-an pada tahun 2003. Hasil daripada kajian ini merumuskan bahawa pendekatan formalistik telah mendominasi isi kritikan dalam kedua-dua dekad berkenaan. Hasil kajian yang terakhir iaitu hasil kajian yang ditulis oleh Muhammad Adi Amzah bin Muhammad Nawawi, Zulkarnain bin Muhammad dan Pabiah binti Haji Maimin yang bertajuk Pendekatan Islam dalam Kritikan Sastra pada tahun 2016. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa Islam tidak memiliki ketinggalan dalam mereka bentuk idea dan kritikan yang menarik dan unik, tetapi realitinya masih dibelenggu masalah yang menghalang dalam pemerkasaan idea kritikan tersebut. Kesimpulannya, sorotan kajian ini telah memperjelaskan serba sedikit tentang sejarah perkembangan kritikan sastra mengikut era-era perkembangannya. Kita akan meneruskan kepada analisis dan perbincangan. Dalam kajian ini, analisis dan perbincangan yang digunakan adalah berdasarkan 3 objektif utama iaitu mengenal pasti sejarah perkembangan kritikan sastra di Malaysia, yang seterusnya mengkaji jenis pengeranan kritikan sastra mengikut era perkembangan kritikan sastra, dan yang terakhir iaitu menyenaraikan tokoh-tokoh berkritik dan kualiti kritikan mereka mengikut era perkembangan kritikan sastra. Kita akan meneruskan dengan perbincangan. Perbincangan yang pertama iaitu sejarah perkembangan kritikan sastra di Malaysia. Kritikan sastra di Malaysia berkembang melalui 4 era. Era yang pertama iaitu era sebelum Perang Dunia Kedua, era sebelum merdeka, era selepas merdeka dan era pemantapan. Pada era sebelum perang, merangkumi pada tahun 1930-an hingga tahun 1940 dan 1941. Kritikan pada era ini lahir untuk mula membentuk tradisinya bersama-sama dengan perkembangan penulisan cerpen yang pesat berlaku pada ketika itu. Penulisan kritikan wujud secara kecil-kecilan dan tidak mencapai tahap kritikan yang bermutu. Seterusnya, kritikan sastra mula berkembang pada era sebelum merdeka iaitu pada tahun 1950-an. Perkembangan kritikan semakin rancak apabila munculnya beberapa penulis dan pengkritik daripada golongan asas 50 seperti tokoh kritikan Ashraf dan Hamzah. Perkembangan genre kritikan sastra antaranya disebabkan oleh pertumbuhan pesat persuratan khabar dan majalah dan berpunca daripada faktor nasionalisme. Selain itu, kritikan sastra telah berkembang kepada era selepas kemerdekaan. Era ini merangkumi tahun 1960-an dan 1970-an. Berlaku pertambahan penulis dalam bidang kritikan. Para pengkritik datang daripada pelbagai latar belakang, pendidikan, profesi, ilmu dan juga pengalaman. Kritikan sastra pada dekad 1970-an merupakan kegiatan yang cukup berdisiplin, dikerjakan dengan teliti, penuh hati-hati dan juga mempunyai objektif. Pada era yang keempat yang kami kaji iaitu adalah era pemantapan. Era ini boleh dikira dari tahun 1980-an sehingga tahun 1990-an. Berlaku kemunculan teori-teori baharu sastra barat, khususnya teori-teori pasca moden.
wacana teori dan kritikan yang meluas serta perubahan sikap dalam kalangan sarjana dan pengkritik sastera di Malaysia. Kecenderungan menggunakan pelbagai teori dan pendekatan kritikan dari barat sebagaimana yang diterangkan sebelum ini sememangnya terus mewarnai dunia kritikan sastera di Malaysia. Okey, seterusnya kita pergi kepada peranan kritikan sastera. Peranan kritikan sastera ini terdiri daripada 5 peranan. Antaranya, yang pertama ialah berfungsi sebagai menentukan sama ada sesebuah karya kesusasteraan itu bermutu atau sebaliknya. Dalam melakukan kritikan sastera terhadap sesebuah karya, pengkritik harus bersikap adil dan saksama terhadap sesebuah karya serta pengarang karya tersebut. Pembacaan secara berulang kali terhadap sesebuah karya perlu dilakukan oleh pengkritik bagi membolehkan seseorang pengkritik itu memahami makna tersirat dan makna tersurat yang terkandung dalam sesebuah karya sastera. Kritikan sastera juga berperanan untuk mencetuskan pemikiran baharu dan percambahan minda dalam kalangan anggota masyarakat. Pembaca atau penulis karya juga berhak menilai sesuatu kritikan. Ada kalanya hasil kritikan itu diterima, ada kalanya tidak diterima. Sama ada idea atau pemikiran pengkritik itu diterima atau ditolak, pembaca atau penulis boleh mengemukakan idea baharu untuk menyanggah atau memperkembangkan idea asal pengkritik. Peranan kritikan sastera yang seterusnya ialah membolehkan para pembaca memahami sesuatu karya sastera, menerusi penerangan tentang karya tersebut beserta pengarangnya dengan jelas. Kebiasaannya, pengarang mempunyai motif tertentu dalam menghasilkan karya. Pengarang ingin mengutarakan pelbagai idea menerusi karyanya untuk dikritik atau dikongsi bersama pengkritik dan pembaca. Dalam mengutarakan buah fikirannya, pengarang menggunakan kaedahnya yang tersendiri. Sebagai tamsilan, pengarang akan memilih diksi yang tertentu, simbol yang tertentu yang harus atau ditafsir sesuai dengan isu yang ditampilkan dalam karya. Fungsi kritikan sastera yang berikutnya adalah untuk memperjelaskan aspek-aspek penting dalam binaan sesebuah karya. Aktiviti menilai karya kesusasteraan tidak akan terlepas daripada membincangkan perihal kekuatan dan kelemahan karya berkenaan. Misalnya, novel Salina karya A. Samad Said dianggap kurang bermutu oleh ahli panel peraduan pengarang novel sempena 10 tahun Dewan Bahasa dan Pustaka dan pengkritik Muhammad Afandi Hassan, namun bagi A. Teo novel Salina dianggap bermutu dan mencapai taraf antarabangsa. Menurut Muhammad Haji Saleh 1998, peranan kritikan sastera ini adalah sebagai pembinaan dan pendekatan kesusasteraan yang baharu. Hal ini demikian kerana kewujudan teori dan pendekatan sastera yang baharu tersebut didorong oleh kritikan yang dilakukan terhadap sesebuah karya sastera. Hal ini bermakna pendekatan dan teori kritikan akan sentiasa mengalami perubahan, modifikasi dan perkembangan apabila munculnya teori-teori yang baharu. Sebagai contoh, pendekatan strukturalisme dan telah dikembangkan oleh Jacques Derrida dengan pendekatan baharu yang disebut sebagai post-strukturalisme. Seterusnya adalah berkenaan tentang tokoh-tokoh pengkritik dan juga kualiti kritikan. Pertama, kita mempunyai Tun Sri Lanang, 2 Hamzah Pansuri, 3 Raja Ali Haji, 4 Abdullah Munshi, 5 Sheikh Al-Adi, 6 Ahmad Rashidi Talu, 7 Abdul Rahim Kajai, 8 Muhammad Yasin Ma'amur, 9 Ishak Haji Muhammad dan 10 Chris Mas. Yang ke-11 ialah Syanan Ahmad, 12 Usman Awang, 13 Ahmad Samad Syahid, 14 Arinawati, 15 Muhammad Haji Saleh, 16 Nordin Hassan, 17 Abdullah Husin, 18 Syed Othman Kelantan, 19 Anwar Ridwan dan terakhir adalah Surina Hassan. Berikut merupakan tokoh-tokoh pengkritik yang terkenal di Malaysia dan juga dalam kesusasteraan Melayu. Okey, sekarang di dapatan kajian. Kajian ini memberi fokus kepada hasil analisis kajian yang dijalankan berkaitan sejarah perkembangan kritikan sastera di Malaysia. Pengkaji dapat menerangkan tentang sejarah kritikan sastera mengikut peredaran masa yang betul mengikut era seperti yang diketengahkan oleh Hashim Awang. Pengkaji juga dapat mengenal pasti peranan kritikan sastera di Malaysia. Kritikan dalam bidang sastera amatlah penting kerana melalui kritikan setiap pengkarya, pembaca ataupun khalayak dapat mengenal pasti setiap nukilan yang ingin disampaikan dalam sesebuah karya tersebut. Pengkaji juga dapat mengetahui beberapa kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada kritikan daripada tokoh sastera Melayu. Dan daripada dapatan kajian ini juga
penting untuk menganalisis dan mengenal pasti tokoh-tokoh sastera yang berada di Malaysia. Tersenarai 20 orang tokoh sastera Melayu yang telah mengangkat bidang sastera dalam dunia kritikan sastera sebagai satu bahasa yang indah serta amat bermakna. Sebagai kesimpulannya, bagi kajian ini dapat dirumuskan bahawa kritikan sastra merupakan salah satu komponen yang penting dalam bidang kesusastraan. Pertalian antara kritikan sastra, teori sastra dengan sejarah sastra ibarat irama dan lagu. Jika salah satunya tiada, maka tidak sempurnalah bidang pengkajian kesusastraan. Kita dapat saksikan bahawa teori sastra yang relevan munculnya teori baru sambil menyaksikan ada teori-teori yang dipinggirkan. Negara kita juga mengalami zaman kelahiran teori-teori sastra ini. Salah satunya yang terbaru ialah teori estetika bersepadu yang sedang diusahakan oleh Abdul Halim Ali. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami tentang sejarah kritikan sastera di Malaysia. Kuning emas masaknya padi, mawar merah dalam jambangan. Terima kasih daun keladi, budi tuan jadi kenangan.